A game. Hi, I am Ilyas Jamil, Managing Director of IX Ventura Tech Sdn Bhd. I have been in the education and technology industry for more than 10 years, and for the past few years, I have been working with a few experts to develop an educational technology solution that will have a major impact to the society. Let me introduce you to Snap. Technological advancement create new educational needs. We need to be more progressive and be quick to adapt to technology. However, we understand that adapting to change is a stressful process, and our main concern is the mental well-being of the students as well as their teachers. We want to ensure that no one drops out of school and no one is left behind in education. In IXVT, we are committed to face the wind of change and contribute to the betterment of education. Snap is a game changer. We believe that learning should be fun and inclusive. From pen and paper to snap and submit. School tasks are now effortless with Snap. How easy is that? We can enhance digital literacy while combining the best of both online and offline schooling. We want to make sure that no one is marginalized. That's why we are here offering free subscriptions to our users. Snap is the first online learning platform that integrates mobile game with online learning. Imagine how exciting it is for the students to do homework and their marks can be used as points to play a simulation game called Game Ed. This game encourages collaboration and peer support. We are confident that our solution is socially impactful because of our awareness to educate the future and innovate for the children. Gamification in education is the way forward. Our education is our future. Bring your A game. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perlis ke arah rakyat bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlis maju. Salam keluarga Malaysia, #Teguh Bersama dan salam #09Educators. Bersua lagi dalam SnapEd Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, sebelum itu, kata bidalan, alo bertempuh, jalan berturut. Justeru, bagi memberkati majlis kita yang cukup bermakna ini, marilah sama-sama kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Nabil bin Kamal, SMK Agama Arau, Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu SnapEd Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan, kini SNAPED Chupin Valley Accelerator Educational Program 2022 bersara lagi pada hari yang keempat. Melalui kolokium ini, guru-guru dapat berkongsi maklumat dan bertukar-tukar pendapat bagi menambahkan lagi pengetahuan dan pengalaman berkaitan pendidikan bagi mendepani cabaran pendidikan era revolusi industri 4.0. Tentunya pada hari yang cukup bermakna ini akan diisi dengan perkongsian ilmu daripada kombinasi pembentang-pembentang yang cukup hebat dalam bidang masing-masing. Mereka yang dimaksudkan ialah Cikgu Anutra Siri Sena dari SMJK Chung Hua Tenom, Sabah dengan tajuk Journey to Malaysia Teacher Prize 2022. Cikgu Wan Maizatul Khoriyah binti Wan Mohtar dari SK Oran dengan judul DOT ataupun Dioran Terapi. Cikgu Zurimi bin Hashim dari SK Jejawi dengan judul Jejawi One Data Center. Cikgu Chiah Bengsi dari SJKC K-Bank dengan judul 0046 KB at FM. Cikgu Cik Nawal binti Kadir dari SK Datuk Kayaman dengan tajuk Might Dare to Change. Cikgu Nur Atikah binti Ismail dari SK Abi dengan judul Smart Train. Cikgu Afikah binti Muhammad Zaki dari SK Padang Kota dengan judul Di Kota English Tuition Online. Cikgu Zaini binti Ghazali dari SMK Tengku Sulaiman dengan judul Give Me 5 2.0. Cikgu Ros Azhar bin Cik Arifin dan Cikgu Faiz Hazizi bin Muhammad Fadil dari SMK Sa'asan dengan tajuk SMK SH Net 2.0. Cikgu Nur Surani binti Abu Hassan dari SMK Padang Besar Utara dengan judul Penyelesaian Masalah Persamaan Serentak melalui teknik Fill In and Pick Out. Cikgu Nur Tasniah binti Bahudin dari SMK Tengku Sulaiman dengan tajuk Piramid Jumlah. Dan Cikgu Kaviza anak perempuan Mana Karam dari SMK Tengku Sulaiman dengan tajuk Pelibatan Murid melalui Google Classroom dan kemahiran 4K dalam MMP Sejarah. Salam sejahtera, saya Cikgu Anutra. Saya dari SMJK Chung Hua Tenom. Tenom ini merupakan satu daerah yang terletak di pedalaman Sabah. Sekiranya tuan-puan, cikgu-cikgu sampai ke Kota Kinabalu, Tenom ini adalah lebih kurang 3 jam daripada Kota Kinabalu. Dan saya mengajar di sekolah Cina, iaitu SMJK Chung Hua Tenom. Dan sekolah ini mempunyai murid lebih kurang 700 murid termasuk staf, dan kebanyakan murid masih lagi merupakan murid B40. Sedikit tentang latar belakang sekolah. Sekolah kami ini sebenarnya sekolah yang terletak di luar bandar, dan murid-murid yang datang ke sekolah kami ini semuanya daripada sekolah-sekolah feeder, iaitu 10 sekolah Cina yang terletak di merata tempat di daerah tersebut. So tidak ada sebarang screening, streaming dan sebagainya untuk murid-murid ini masuk ke sekolah. Selain itu, kebanyakan komuniti Tenom umumnya terdiri daripada masyarakat urut Cina dan juga pelbagai suku kaum lain seperti Dusun, Mundaya dan sebagainya. Dan murid-murid yang datang ke sekolah kami kebanyakannya datang daripada semua kaum, bukan Cina sahaja, kerana itulah keunikan Sabah di mana murid-murid ini selalunya datang daripada perkahwinan campur antara etnik. Cikgu-cikgu, saya adalah guru kimia dan guru sains bagi pelajar-pelajar tingkat 2, 3, 4 dan 5. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu,
Antara passion saya dalam mengajar sains dan kimia ini ialah memastikan murid-murid saya mendapat peluang pembelajaran yang paling bermakna. When I talk about meaningful learning, what I mean here is when students berada dalam kelas, adakah mereka benar-benar belajar? Adakah mereka benar-benar mempelajari sesuatu yang baru ataupun ilmu tambahan pengukuhan kepada ilmu yang sudah mereka sedia ada? So dalam subjek kimia ataupun sains yang selalunya dikaitkan dengan aras pemikiran tinggi, saya rasa pembelajaran berpusatkan murid sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran seharian murid. Dengan itu, saya ingin berkongsi sedikit bagaimana pembelajaran kimia dan sains, amalan yang saya amalkan dalam bilik darjah seharian. Pertama sekali, saya sentiasa memastikan murid mendapat peluang pilihan. Maksudnya di sini, murid sentiasa boleh memilih jenis pembelajaran yang mereka mahukan. For example, hari ini kamu nak buat quiz atau kamu mahu membuat poster presentation. Ataupun sekiranya saya sudah tetapkan, saya mahu murid hari ini menghasilkan suatu bahan menggunakan PowerPoint contohnya. Saya akan memberikan peluang kepada murid untuk menggunakan slide yang sedia ada atau mencari platform lain untuk mempamerkan hasil tidak semestinya terikat kepada PowerPoint. Ini adalah antara contoh-contoh pilihan yang sentiasa saya cuba berikan kepada murid-murid. Sebab ini sahajalah cara untuk murid merasa they take charge of their learning, they have full power of the kind of learning they would love to learn. So dalam kimia, walaupun subjek ini sangat mikroskopi, kata orang tidak dapat dilihat dengan begitu jelas. And sometimes susah untuk cuba berikan satu gambaran yang mewujud. Kita nampak perubahan warna tetapi kita tidak dapat melihat pergerakan ion, pergerakan atom dan sebagainya. So pembelajaran berpusatkan murid ini, saya banyak mengamalkan modeling di mana murid akan melukis zarah-zarah, mereka akan cuba berfikir, cuba menggambarkan keadaan zarah-zarah itu dan menzahirkannya pada kertas. Dan kemudian dia sentiasa diajar untuk berkomunikasi. Selain daripada itu, integrasi STEM memberikan peluang kepada murid-murid ini untuk berfikir di luar kotak. For example, bila you study chemistry, tidak semestinya ianya terikat kepada kimia sahaja. Ada konsep-konsep tertentu, contohnya elektrokimia, yang ada kaitan dengan elektrik, yang boleh membawa masuk elemen fizik dan kemudiannya boleh membawa masuk elemen biologi apabila elektrolit dalam badan itu dikaitkan kepada sistem itu, dan bagaimana mereka dapat menganalisis data secara menggunakan komputer ataupun menggunakan sensor. Di sinilah teknologi masuk bersama. Apabila STEM bersepadu itu, kita gunakan pendekatan tersebut dalam pengajaran sesuatu subjek, terutamanya subjek yang agak teknikal seperti kimia, pembelajaran murid itu menjadi jauh lebih bermakna daripada pembelajaran yang biasa-biasa. Selain itu, bagi murid menengah rendah, saya perkenalkan pengaturcaraan dan robotik kepada mereka. Tidak juga yang terlalu susah, basic sahaja seperti Scratch ataupun JavaScript yang simple. Saya menggunakan microcontroller seperti Arduino atau Microbit dan memberi pendedahan kepada murid supaya project based learning yang mereka lakukan, contohnya projek solar system, projek human health, tajuk-tajuk ini mereka dapat zahirkan pemahaman mereka ataupun konsep yang mereka pelajari itu kepada suatu model mawjud yang menggunakan sistem automatik, robotik dan pengaturcaraan. Murid tingkatan 2 cikgu-cikgu berjaya menghasilkan projek-projek seperti ini. Dan ini membuktikan bahawa siapapun murid kita, apapun tahap atau aras pengetahuan mereka, sekiranya mereka diberi pendedahan dan diberi peluang, mereka boleh menghasilkan sesuatu. Maka pembelajaran itu sudah bermula dan murid sudah membuat eksplorasi yang lebih mendalam terhadap konsep yang mereka ingin pelajari. Selain daripada amalan terbaik ataupun integrasi STEM dalam bilik darjah, di peringkat sekolah pula saya banyak membuat perkongsian dalam panitia. Okay, for example, saya adalah ketua panitia sains tulen. So, sekolah saya sekolah yang kecil, maka kami tidak mempunyai panitia kimia, fizik dan bio. Sebaliknya, ianya digabungkan di bawah panitia sains tulen. Dan di bawah panitia sains tulen ini, guru-gurunya sangat komited, sangat berdedikasi untuk mencuba pelbagai teknologi
pelbagai kaedah pengajaran baru. Maka setiap kali PLC dibuat, guru-guru ini banyak berkolaborasi antara satu sama lain dan banyak membantu each other untuk mencuba sesuatu yang baru. Antaranya masa pandemik, hasil dari PLC itu kami berjaya mencipta take home experiment kit di mana kami berbincang, bergabung idea dan mencipta satu kit di mana murid-murid boleh melakukan amali fisik, kimia dan bio di rumah. Kerana murid-murid SPM 2021 adalah murid-murid yang paling banyak tertinggal dari segi eksperimen-eksperimen yang wajib mereka lakukan. Dan mereka juga merupakan batch yang menduduki amali SPM secara hands-on buat kali pertama. Maka perbincangan secara professional learning community ini memberikan satu peluang dan platform yang sangat baik untuk guru-guru meneruskan bagaimana amalan baik itu boleh disebar luas. Kemudian salah satu daripada elemen penting yang menyebabkan saya rasa saya berjaya untuk masuk ke top 10 Malaysia Teacher Prize 2022 adalah disebabkan program komuniti saya. So, selain daripada aktiviti-aktiviti pembelajaran PDPC kimia dan sains dalam kelas dan juga pemantapan pedagogi dalam kalangan guru dan sekolah, salah satu lagi aktiviti yang sangat penting dan dekat dengan jiwa saya ialah Tenom Innovation Center. Tenom Innovation Center ini bukanlah satu center yang sangat besar ataupun sangat hebat, tidak juga. Dia hanya satu mega space yang simple saja, seluas sebuah bilik darjah. Dan pada 2018, Tenom Innovation Center ini ditubuhkan oleh saya bersama 2 orang guru lagi daripada 2 sekolah yang berbeza. Kami berkolaborasi, di antara saya guru kimia, Cikgu Leona guru matematik dan juga Cikgu Iza guru fizik. So kami berfikir bahawa kepentingan robotik dan pengatucaraan ini tidak boleh kita ambil mudah. Dan murid-murid di Tenom, just because kita berada di luar bandar, tidak bermaksud kita harus sentiasa menunggu sehingga sesuatu itu sampai ke depan mata kita, barulah kita buat. Kalau begitu, saya rasa lama lagi baru kita dapat membantu anak murid kita. Oleh itu, kami bersama berbincang dan mendapat nasihat daripada pengetua, PPD Tenom, dan kami berkolaborasi dan set up Tenom Innovation Center. Innovation Center ni basically untuk murid-murid, guru-guru, siapa saja di Tenom untuk datang dan cuba belajar sesuatu baru, terutamanya dalam bidang digital, robotics dan programming. Kemudian, Tenom Innovation Center ini mula berkembang di mana kami mendapat lebih ramai kunjungan daripada sekolah-sekolah rendah serata daerah dan juga ibu bapa termasuk guru-guru dan pegawai pendidikan yang lain. Apabila ini berlaku, kami melihat potensi Tenom Innovation Center itu untuk berkembang dan memainkan peranan yang jauh lebih besar. So, pada 2019 kami mendapat grant daripada Yayasan Hasanah. Kami mula melakukan digital outreach ke sekolah-sekolah rendah di Tenom supaya maklumat yang ada di sini tidak berhenti di sini sahaja. Sebaliknya, disebar luas, dibawa masuk ke kampung-kampung, kawasan pedalaman yang walaupun dalam Tenom jaraknya lebih kurang 3 hingga 4 jam. Ada yang 1 jam, 2 jam. So, apabila kami berjaya membawa asas pengatucaran dan robotik di sekolah-sekolah ini, murid-murid begitu teruja, begitu ingin belajar benda yang mereka tidak dapat selalu. Di sinilah kami rasa pembelajaran bermakna sedang berlaku. Apabila kita bersama-sama cuba menggalau satu tanggungjawab besar ini. Yang lebih memberangsangkan ialah semua aktiviti ini bukan dilatih atau dibuat oleh guru semata-mata. Sebaliknya, Tenom Innovation Center ini beroperasi bersama tulang belakang kami iaitu murid-murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang merupakan mentor kepada TIC. So, mentor-mentor ini, pelajar-pelajar ini akan membantu TIC untuk menjalankan pelbagai aktiviti outreach di luar waktu sekolah, sama ada after school ataupun weekends. Dan murid-murid ini begitu bersemangat untuk ajar adik-adik mereka yang berada di kawasan-kawasan yang begitu jauh ataupun di mana mereka melihat sendiri perbezaan ilmu, peluang yang ada di sekolah-sekolah lain. Ini sekaligus membuka ruang dan peluang untuk anak-anak kita mempunyai sifat dan sikap empati yang lebih mendalam. Dan we see our students, our mentor students
menjadi seorang yang sangat empathetik, sangat memikirkan orang lain dan memikirkan bagaimana dia boleh membantu troubleshoot dia punya kaedah pengajaran dan perkongsian dan sebagainya. So TIC hari ini sudah mencapai almost 5 tahun, mempunyai lebih kurang 40 orang student mentor dan lebih kurang 13 orang guru sedang bersama-sama menggerakkan aktiviti-aktiviti dalam Talent Innovation Center ini. Dan bagaimana kami make sure aktiviti-aktiviti ini boleh berjalan. Dana itu kami dapat daripada pelbagai kaedah melalui agensi-agensi bukan kerajaan ataupun mana-mana ibu bapa atau ahli komuniti yang sanggup menderma untuk menambahkan dana TIC. Kalau hari ini saya berada di sini bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, saya bukanlah seorang guru yang begitu cemerlang dari hari pertama saya bertugas. Tetapi saya percaya kepada lifelong learning. Maka saya pun meneruskan pembelajaran dalam bidang master saya dan kemudian saya buat juga PhD tapi belum habis. Dalam proses saya belajar tentang pembudayaan STEM, bagaimana saya boleh mengintegrasikan STEM bersepadu, mencuba teknologi-teknologi baharu. Maka lifelong learning itu menjadi satu teras kepada cara saya memastikan saya sentiasa berada di landasan yang betul, upgrade diri saya, level up diri saya supaya saya mampu untuk bukan bersaing tetapi mampu untuk menempuhi arus perubahan pendidikan yang sangat perlu, gawat dan penting kepada anak-anak kita. Kerana kalau kita sebagai guru-guru tidak sanggup menempuhi pembelajaran yang semakin penuh dengan persaingan dan perubahan yang drastik, maka anak-anak murid kita juga tidak mampu berbuat demikian. So antaranya ialah saya join program Duta Guru yang merupakan satu program professional development 2 tahun oleh Yayasan Petronas bersama dengan KPM, dan saya merupakan graduate kohort pertama dan sangat-sangat banyak belajar daripada program ini, bagaimana untuk mengajar murid dengan lebih baik. Bila kita berpusatkan murid, bagaimana kita boleh menzahirkan idea yang ada itu kepada classroom practice kita sendiri dan juga berkenalan dengan banyak guru-guru hebat seluruh Malaysia. Di mana lagi peluang itu kalau bukan melalui satu platform yang begitu safe untuk kita. Kita supported, diberi segala bimbingan yang perlu, walaupun guru-guru mungkin rasa ada beban kerja dan sebagainya, tetapi bagi saya pembelajaran sepanjang hayat itu banyak membantu saya untuk menjadi lebih kuat jati diri saya, untuk saya menempuhi perubahan arus pendidikan itu dengan lebih baik. Selain itu, baru-baru ini saya juga baru je completed 4 bulan course Ratu Tech di Under Asia Academy. Saya mendapat sponsor daripada SINIC, Sabah Creative Economy and Innovation Center. So, melalui program ini saya berjaya level up tentang data analytics. So, mungkin cikgu terfikir, kenapa data analytics? Kita tidak mengajar pun anak-anak kita tentang data analytics. Tetapi salah satu daripada Industrial Revolution 4.0 punya pillar ialah IoT, robotics, programming, data analytics. So saya rasa it's time for me to know apa sebenarnya data analytics. Bukan untuk saya mahir, tapi sekurang-kurangnya saya mempunyai pengalaman dan tentang pembelajaran itu, pengenalan kepada skop besar. Pengalaman itu membuat saya nampak dengan jelas kemanakah anak-anak murid kita ini akan pergi, kemenjadian anak-anak murid kita. Bagaimanakah mereka boleh menempuhi arus pekerjaan, alam pekerjaan mereka nanti. Bagaimanakah kita boleh mempersiapkan anak-anak murid kita untuk bersaing dalam market yang memerlukan STEM experts. So di sini bagi saya pembelajaran sepanjang hayat adalah satu elemen yang sangat penting untuk seorang guru supaya kita sentiasa boleh stay relevant. Okay. Kita tidak mahu bila saya sudah umur 50 tahun atau saya umur 55 tahun saya tunggu pension. Sebab bayangkan 2-3 tahun, 5 tahun yang akhir itu kita akan mengajar beratus-ratus murid. Adakah ini adil kepada anak-anak kita? Mereka layak dan mereka ada hak untuk pembelajaran yang terbaik daripada kita. So adakah kita dapat memberikan pembelajaran itu?
So secara ringkasnya, saya boleh buat satu conclusion kepada life journey saya seorang guru ialah sentiasa ingin mencuba, sentiasa ingin belajar dan sentiasa mencabar diri saya sendiri. Tiga benda ni. Satu daerah di luar bandar, life is quite easy and simple. Everything is okay. You wake up in the morning, you go to school. Lepas tu kita buat sedikit aktiviti, kita balik. Tapi adakah anak-anak murid yang kita hasilkan nanti akan meneruskan cycle tersebut? Kalau kita ibu bapa, mesti kita mau yang terbaik untuk anak-anak kita. Begitu juga dengan kita sebagai seorang guru. So, saya selalu mengingatkan diri saya bahawa apakah misi saya sebagai seorang guru? Apakah tujuan saya ke sekolah dan mengajar setiap hari? Di sinilah pentingnya kita sebagai seorang guru sentiasa meletakkan murid sebagai kita punya core business. Okay, kita punya core business is not really teaching, but our core business is to mold and make and support and create and produce these young people yang akhirnya akan menerajui kepimpinan negara kita. Akhir sekali daripada saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru, tuan-puan kerana sudi menjemput saya untuk bersama anda dalam kolokium kebangsaan ini, dan saya sangat happy untuk share dengan cikgu-cikgu dan tuan-puan tentang my journey as a teacher dan bagaimana baru-baru ini saya diberi kemenangan sebagai Malaysian Teacher Prize 2022. Bagi saya, semua guru di luar sana sangat hebat dan melakukan pelbagai inisiatif dan benda di luar jangkauan kita semua. Namun demikian, banyak di antara kita mungkin tidak rasa ingin mengejar sebarang award atau recognition. Begitu juga dengan saya. Tetapi hari ini, saya percaya setelah saya melalui proses dipaksa untuk apply Malaysian Teacher Prize ini, apabila saya menang atau berada even di top 10 itu sendiri, saya sudah melihat bahawa guru-guru mempunyai suatu power, a really big power to change what we want. Kalau kita berada di satu tahap, kita di-recognize, ini memberi peluang kepada kita untuk menentukan bagaimanakah environment pembelajaran yang kita mahu untuk murid kita. Bantuan-bantuan kita boleh bawa masuk ke komuniti kita. Bagaimana kita boleh menggunakan peluang dan platform serta jaringan kolaborasi yang wujud untuk kita tingkatkan lagi usaha-usaha yang sedang kita buat sekarang secara bersendirian. Oleh itu, cikgu-cikgu, banyaklah ambil peluang untuk menyambung belajar ataupun untuk mengambil peluang belajar dalam kursus-kursus pendek, pelbagai program-program yang ada di sana, dan juga jangan lupa untuk apply untuk Malaysia Teacher Prize 2023. Dengan itu, saya ingin berundur diri. You can do it. You definitely can do it. So please do it. Thank you, teachers. Bye.